Assalamualaikum dan salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara khas dan tentunya lah kita memilih topik yang cukup relevan dengan perkembangan semasa untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa melalui kemudahan Skype yang sudah pun bersiap sedia sekarang. Baiklah, topik ataupun tajuk yang kita pilih hari ini ialah Malaysia bersama Palestin. Perjuangan tidak bernoktah, sokongan tidak bermusim. Dan mungkin ramai juga yang mengetahui bahawa tidak sampai 24 jam gencatan senjata diumumkan, rejim Zionis sudah pun melanggar persetujuan tersebut. Dan pihak polis Israel telah pun bertindak menyerbu ruang sekitar Masjid Al-Aqsa dan melepaskan gas pemedih mata ke arah rakyat Palestin. Dan seperti apa yang dilaporkan oleh Al Jazeera, selepas solat Jumaat, jemaah melaungkan slogan meraihkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Namun polis kemudiannya bertindak melepaskan bom asap dan juga gas pemedih mata kepada jemaah. Jadi inilah isu ataupun perkara yang ingin kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Duta Khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah. Dan kepada anda yang mungkin juga berminat untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, saya telah pun mendapat keizinan daripada Yang Berhormat Datuk Seri. Anda boleh memanggil kami di talian 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Dan seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya impian saya menjadi kenyataan untuk bersama dengan Datuk Seri, walaupun kita tidak dapat bertemu secara bersemuka, tetapi sekurang-kurangnya melalui kemudahan Skype ini juga sudah pun memberikan satu kepuasan sebenarnya kepada diri saya, Datuk Seri. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di ruang bicara khas ini. Baiklah, saya ingin terlebih dahulu mendapat pandangan Datuk Seri lah daripada apa yang berlaku di kita tahulah di Gaza khususnya. Dan walaupun gencatan senjata sebenarnya telah pun dipersetujui oleh kedua-dua pihak, tetapi jelas bahawa tindakan yang dilakukan oleh Israel tak sampai 24 jam gencatan senjata itu diumumkan adalah menggambarkan sikap Zionis yang begitu bongkak, begitu kejam dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri juga ada komen berkaitan dengan perkara ini, Datuk Seri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Syarakawi. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya jawab soalan itu, izinkan saya menjelaskan beberapa perkara yang tak sempat saya jelas masa interview Astro awal ini. Ya. So far. Ya. Yang berkait juga dengan soalan. Dia akan timbulkan tiga perkara. Yang pertama, perpaduan umat Islam. Ya. Yang kedua, penyelesaian dual state solution. Yang ketiga, serangan kata Gaza dan kejap-kejap. Ya. Tentang perpaduan umat Islam. Ya. Berlaku peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa tahun 70-an. Raja-raja dan Presiden negara Islam mengadakan sidang kepuncak menghasilkan OIC. Ya. Dan Malaysia diberi penghormatan. Syekh Agung yang pertama ialah Almarhum Tuan Rahman. Itu peranan Malaysia awal. Dan hasilnya berjaya ditubuhkan tabung pembangunan Islam, Syarikat Berita Islam dan Majma' Ulama, Majlis Fatwa Ulama Umat Islam yang dipilih daripada mazhab-mazhab yang dianggap sebagai orang Islam. 8 mazhab, iaitulah mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan Zahiri daripada Ahli Sunnah, mazhab Imamiyah dan Zaidiyah daripada Syiah, dan Ibadhi daripada Khawarij. Kerana ulama-ulama mereka disebut pandangan-pandangan dari kitab-kitab
yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Menjadi perbincangan. Malangnya OIC menjadi makin lemah. Kerana sebab-sebab politik sama ada luar ataupun dalaman. Ya. Kemudian tahun 90-an, akhir 90-an, almarhum Profesor Arbakan dan Menteri Turki di masa itu menganjurkan himpunan 8 negara Islam. Kecilkan jumlah. Iaitulah Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Turki, Iran, Nigeria. Malangnya 8 negara ini juga lemah. Kemudian Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri, masa beliau jadi Perdana Menteri yang kedua ini, beliau menganjurkan sidang kemuncak memanggil beberapa negara. Hasilnya 4 negara saja yang berani datang ke Kuala Lumpur. Turki, Iran, Qatar dan Malaysia tuan rumah. Negara lain tak dapat hadir kerana tekanan. Qatar dibuli. Turki dan Iran kuasa besar. Ambang kuasa besar. Malaysia saya tak tahu boleh tak boleh. Malangnya tak ada permintaan tak boleh disambung. Namun saya dipahamkan Presiden Erdogan telah menganjurkan persidangan melalui online di Bangladesh. 8 negara. Ini satu langkah yang sangat baik. Yang kedua tentang two-state solution. Misalnya 2 negara. Hasil daripada perang 1967, Israel menawan banyak negeri-negeri Arab, termasuk Baitul Maqdis. Lalu Bangsa Bersatu menghasilkan resolusi 242. Selepasnya berlakulah penyelesaian 2 negara yang dijalankan. Walaupun negara Islam dan kumpulan Islam berpecah, ada yang sokong dan ada yang tak sokong. Saya menganggap ada hikmah di situ. Kerana di situ ada positif dan ada negatif. Positifnya ialah Palestin diiktiraf sebagai negara. Palestin boleh hadir dalam himpunan antarabangsa, forum, PBB dan sebagainya. Dari tubuh kedutaan. Dan banyak negara boleh salurkan bantuan melalui kedutaan Palestin. Kemudian mereka buat pilihan raya. Bila buat pilihan raya, PLO masuk pilihan raya, Hamas yang kata tak setuju juga masuk pilihan raya. Ini yang positif. Malangnya PLO yang berkuasa di tepian barat dihalang-halang, disegat-segat. Hamas tak ada iktiraf. Dia anggap pengganas. Adapun yang negatifnya, Israel yang bercakap menerima masuk Amerika, tetapi melakukan perkara yang sangat mendukacitakan. Terus membawa masuk orang-orang Yahudi berhijrah datang ke Palestin. Amerika membuka senjata. Dan yang terakhirnya, Donald Trump mengisytiharkan Baitul Maqdis ibu negara Israel. Ini sudah melanggar two-state solution. Kerana dalam 2 negara itu, Baitul Maqdis Timur adalah ibu negara Palestin. Israel dah langgar. Netanyahu yang jadi PM telah bertindak apa yang buat oleh Biden, oleh Trump ini, dengan menyerang Baitul Maqdis dan menceroboh Masjid Aqsa. Masjid Aqsa menyentuh
agama orang Islam. Bulan Ramadan. Ya. Dia tak ke bulan Ramadan. Dia ceroboh, lampau Yahudi masuk, berlaku pertukaran. Ini menjatuhkan kebangkitan Palestin. Ya. Baitul Maqdis adalah tanah suci 3 agama. Iaitulah Islam, Yahudi, Kristian. Ya. Mereka menganggap yang mereka adalah agama Ibrahim. Ibrahim diakui bapa kepada Islam oleh penganut Yahudi dan Kristian, termasuk orang-orang musyrikin menyembah berhala. Bahkan dalam agama Hindu disebut Brahma. Brahma ada kata ini perkataan Ibrahim. Ya. Itu terpulang kepada mereka yang pakar dalam bidang pendidikan agama. Okey. Saya rasa Dr. Zakir Naik lebih peluang. Ya. Biar ada AP anjurlah majlis forum Mekah ataupun dialog. Secara terbuka, Malaysia ada peluang. Anjur majlis ini supaya memahami yang berlaku. Bila dia sentuh ini menyebabkan bangkitan orang Kristian bersama. Termasuk Yahudi-Yahudi yang menentang. Yahudi kalangan kiri, termasuk Yahudi Ortodok. Apabila berlaku kebangkitan ini, Netanyahu bertindak. Saya membaca pernyataan orang di Kongres Amerika. Ya. Satu tindakan yang tidak bijak. Bahkan dua ahli kalangan Israel pun tak setuju tindakan ini. Netanyahu bertindak agresif menyerang Gaza. Ini soalannya. Serang Gaza tujuannya ialah untuk meng-highlightkan Hamas adalah pengkhianat dengan jihad. Ya. Dia serang dulu. Bila dia serang, apa yang berlaku? Bukan lagi lawan dengan senjata kecil. Ya. Hamas dan jihad mempunyai senjata-senjata canggih. Dibekal oleh Iran dan negara-negara Islam. Apa yang berlaku ialah kumpulan Palestin semua bersatu. Dan kebangkitan dalam Israel sendiri. Ya. Membantah. Masuk tepi barat. Ya. Walaupun Israel nak menentukan kemenangan dengan serangan darat. Ya. Dia hantar kereta kebal, kereta perisai dan sebagainya. Kerana dalam perang ini menentukan kemenangan ialah serangan darat. Serangan udara, meriam itu untuk bantu serangan darat. Bila Israel nak serang darat, nampaknya dia tak mampu, tak berani. Saya baca dalam Al Jazeera, Ya. beberapa orang askar Israel ditawan. Katakan hilang. Ya. Jadi Israel akhirnya dia tak boleh serang. Kalau dia serang, mungkin tentera darat dia akan jadi sasaran. Lalu dia tim menyertai senjata. Tim menyertai senjata dengan syarat-syarat, dan kumpulan Palestin memberi syarat yang penting. Yang pertama, Israel hentikan dulu serangan. Yang kedua, jangan kacau Masjid Aqsa. Ya. Abu Jarrah, kawasan penempatan Bandar Baitul Qudus, kawasan orang Islam, Ya. yang dia nak dirampas, jangan kacau. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan kacau orang-orang Palestin. Jangan agresif. Ya. Kemudian Israel pula bagi syarat supaya Palestin tak dibekal dengan senjata. Yang anggap pengganas. Dan mereka juga mendukung apa yang buat oleh Israel ini. Nah, sebab itu pada pandangan saya, Ya. mereka tak layak jadi orang tengah dalam penyelesaian Palestin. Bukan mereka, kerana mereka berpihak. Bukan dia duduk tengah, duduk ujung. Dia bekas senjata, dia anggap Palestin ganas, nak jadi orang tengah. Pandangan saya lebih baik Rusia dengan China ambil alih. Bukan Biden. Ya. Bukan Biden. Biden. Biden ni walaupun kata dia lain, saya anggap itu dua wajah dalam satu dolar. Sama saja pendekatan. Okey, sebab itu adalah lebih baik negara-negara Islam Ya.
membuat tekanan. Malaysia tak mampu. Lalu ISC. Kurang-kurangnya Indonesia, Malaysia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Iran dan Turki. Membuat tekanan supaya menolak mereka jadi. Saya tak mampu, itu pandangan saya lah. Okey, bila Datuk Seri sebut satu istilah iaitu negara-negara Islam harus membuat tekanan. Ini pun satu persoalan yang cukup penting juga sebenarnya Datuk Seri. Tetapi kalau kita melihat kepada pendirian negara-negara Islam macam Datuk Seri sebut tadi tentang kegagalan OIC misalnya untuk membantu rakyat Palestin ataupun melihat krisis di antara Israel dan Palestin ini dapat diselesaikan, tetapi jelas bahawa ianya tidak berlaku seperti apa yang diharapkan. Walaupun kita tahu bahawa negara-negara Islam terutamanya di Timur Tengah misalnya adalah negara-negara yang kaya dan sebagainya, tetapi sayang sekali bila bercakap tentang menyelesaikan isu Palestin itu mereka seolah-olah takut, tidak mahu campur tangan dan sebagainya. Apakah kerana mereka bimbang ataupun mereka ada hubungan, ada juga pandangan mengatakan apakah kerana mereka ada hubungan istimewa dengan Israel, quote and unquote lah, yang mungkin tidak tertulis, tetapi mereka juga takut kepada tekanan daripada negara-negara barat seperti Amerika, Britain dan sebagainya. Pandangan Datuk Seri? Pandangan saya, negara Arab yang dilindungi oleh kuasa besar Amerika dan Israel. Bukannya melindungi negara itu, melindungi Israel. Kita melihat Mubarak jatuh, siapa jatuh pun dia tak peduli. Dia sokong orang lain pula. Jadi Arab kena berfikir baliklah. Sokongan mereka ni tidak ikhlas pada negara Arab. Kepentingan Israel lebih penting untuk Arab sendiri. Dan saya melihat sudah berlaku satu anjakan paradigma. Apabila Mesir mengadakan hubungan dengan Turki. Dan Saudi buat lawatan ke China. Itu satu perubahan yang positif. Saya tak tahu lah, mungkin akan ada perkembangan lain. Tetapi sebagai setelah dilantik sebagai duta khas yang amat berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah, apakah Datuk Seri merasakan bahawa mungkin juga Datuk Seri boleh memainkan satu peranan yang lebih berkesan, terutamanya untuk menyedarkan OIC sendiri, negara-negara Arab sendiri, supaya kita juga harus menjadi satu organisasi yang kuat dan kita juga sebenarnya ada maruah yang perlu dipertahankan, Datuk Seri? Yang pertama, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet melantik saya jadi duta khas Perdana Menteri. Sebenarnya saya menyambung tugas. Saya dah ditugaskan lebih awal lagi. Sebelum berlakunya Arab Spring. Apabila berlaku perang antara Yaman dengan Saudi, Turki dan Saudi, rakan-rakan Arab dan Palestin minta saya libatkan dalam perdamaian. Selepas beberapa negara Arab, Liga Arab dan Qatar gagal. Saya jawab saya kerdil, tak mampu, dan parti saya parti pembangkang kerajaan. Masa itu kedatangan Dr. Yusof Qaradawi mendapat anugerah Al-Hijrah, dan ada pertemuan dengan pihak kerajaan yang bersetuju Wisma Putra memberi kemudahan pada saya berhubung dengan Yaman dan Malaysia berhubung dengan Saudi, Raja Amrul, untuk langkah damai. Saya pergi ke Yaman, saya jumpa dengan ketua ulama, ketua kabilah, dan Abdul Mansur Hadi, dia presiden sekarang. Waktu naik presiden, Abdullah Saleh terlibat dengan perang. Jumpa dengan Abdullah Syekh Majid Zandani, dan beliau berhubung dengan Dr. Qaradawi, mengesahkan saya wakil. Jumpa dengan ketua kabilah Ami Ahmad. Kemudian jumpa dengan Abdul Rabu Mansur Hadi dan Pakar Kirby, Menteri Luar, dibantu oleh kedutaan Malaysia di Sana'a. Dan lepas itu saya menyatakan mengapa kami orang Asia Tenggara libat dengan usaha ini, kerana kami menghargai orang Yaman.
yang berjasa membawa Islam ke Asia Tenggara. Ya. Dan orang Asia Tenggara banyak ada hubungan keluarga dengan Yaman. Kami tak boleh biar apa yang berlaku. Saya tak boleh hubung dengan Houthi. Kerana Houthi ini satu kabilah sebenarnya. Syiah pun ada, Sunni pun ada. Saya majoriti Syiah. Saya tanya Presiden yang di luar, adakah benar Iran membantu Yaman dengan Houthi? Dia kata tidak. Iran tidak bantu. Tapi mungkin ada pihak lain. Tak tahulah orang-orang Syiah di Bahrain atau dan saya cadang pergi ke Iran. Saya pergi ditemani oleh Dr. Ahmad Samsuri, sosial politik saya. Dan dua orang lagi. Di Iran saya jumpa dengan Dr. Putaki, Menteri Luar. Menteri Luar. Nak jumpa Nijat, sibuk dengan demonstrasi masa itu. Tak sempat. Kemudian saya terus tanya dia tentang pendapatan Yaman, Iran dengan Yaman. Ini menimbulkan masalah. Yang kita timbulkan masalah mazhab. Dan Tuan kata memang Iran tak terlibat. Kami tak terlibat. Dan saya balik buat laporan ke Majlis Ulama Sedunia. Dan selepas itu ulama-ulama Yaman mengadakan zakarat dengan kabilah. Mereka merasa malu orang luar datang. Lalu mereka selesaikan. Dan damai. Hasilnya Syekh Rabi lantik saya jadi naib Presiden Persatuan Ulama. Menghargai jasa saya. Dalam muktamar di Istanbul saya tak hadir, saya tak calonkan diri. Orang telefon saya minta saya terima jawatan. Terimalah. Kemudian selepas Arab Spring mereka bawa ke Syria, ke Iraq dan negeri lain termasuk Turki. Apabila Turki gagal diguling oleh tentera, Erbakan terus berkuasa dan Qatar bersama dengan Turki pada itu. Dan rakan-rakan minta saya libat dalam damai di Syria. Libatkan rakan-rakan Turki, jumpa Bashar Assad. Saya jumpa Ahmadinejad, Presiden. Dan kebetulan saya jadi ahli majlis majma' takrib muzakarah mazhab-mazhab yang ditubuhkan sejak zaman Afghani Muhammad Abduh, Hasan al-Banna, kemudian Khomeini, Tuan Kashani. Itu sudah lama. Bila Iran tubuh negara, Iran hidupkan balik tubuhan ini. Dan saya dilantik menjadi seorang anggota dan diberi penghormatan. Rakan-rakan Sunni minta saya pergi ke Iraq. Walaupun dalam keadaan yang tegang. Akhirnya saya pergi ke Iraq. Jumpa Nijat. Presiden Nijat. Menteri Luar. Dr. Wilayati. Bekas Menteri Luar, penasihat luar kepada Khatnaji. Bincang tentang Ustaz. Kerana peperangan itu merugikan orang Islam. Dia kata saya, kalau Ustaz boleh main peranan, kami sedia kerjasama. Saya balik, kemudian rakan-rakan Turki jumpa Bashar Assad. Bashar Assad terima. Balik ke Turki. Okey, balik ke Turki, Datuk Seri, kita akan berehat dulu buat seketika, tapi kita akan sambung apa yang Datuk Seri sebut sebentar tadi. Tapi sebelum kita berehat, Datuk Seri, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil yang agak lama menunggu di talian kita sekarang ini. Jadi kita ambil dulu panggilan ini. Jadi mungkin nanti Datuk Seri boleh kaitkan persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita ini dengan apa yang Datuk Seri sedang sebut ketika tadi. Baik, kita ambil dulu Encik Ridwan dari Pulau Pinang. Saya difahamkan dah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Maaf Tuan. Ya, agak lama menunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Zakari dan yang berhormat Tuan Guru yang berhormat Datuk Seri. Waalaikumsalam. Ini soalan mengenai ekonomi. Kita tengok pada Datuk Seri. Israel ada catat kerugian
lebih kurang artinya 8 bilion akibat perperangan dengan Israel dengan Palestin. Okey. Boleh Datuk Seri ulas pada hal ini walaupun mereka rugi tetapi mereka mau juga berperang dengan Palestin. Yang kedua ikhlaskan kita bantu rakyat Palestin. Soalan ini saya lontarkan kenapa negara kita menggunakan syarikat ataupun negara ketiga untuk dengan negara kita mencatat keuntungan yang berbilion kita guna negara ketiga kita untuk untuk berniaga dengan negara Palestin, negara Israel ni. Bagaimana tu? Okey, yang ketiga ada pernyataan Datuk Mahathir dia katakan kita nak bagi Israel ni dia tergugat dalam bidang ekonomi kita putuskan bekalan minyak. Tetapi negara-negara Arab dia tak putuskan bekalan minyak, dia terus berhubung macam mana dia berhentikan serangan tu. Yang kan dia bagi minyak semua kan. Senjata dia bagi tapi kita ambil kenyataannya putuskan bekalan minyak kepada Israel oleh negara Arab supaya Israel lumpuh. Okey. Minta Datuk Seri bagi pandangan ataupun ulas dalam ini. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang, dan insya-Allah kita akan berehat dulu buat seketika, dan selepas itu nanti tentu Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang mungkin akan memberi respon kepada perkara-perkara yang anda bangkitkan. Kita rehat dulu. Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu berlengan pendek atau berlengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara khas ini. Masih lagi kita bercakap tentang Malaysia bersama Palestin. Perjuangan tidak bernoktah, sokongan tidak bermusim. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, iaitu Duta Khas Yang Berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah. Sebelum itu, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Datuk Seri. Ya. Ni ada 2-3 perkara lah. Pertama sekali, Malaysia sebenarnya sokong mirip sebelah mana, ke arah mana. Adakah kepada Hamas atau Fatah, PLO dan sebagainya. Dan berikan pencerahan siapa sebenarnya Hamas, Fatah dan Hezbollah. Dan lagi satu Datuk Seri, nampaknya OIC dan juga Liga Arab ni gagal. Apa kata kita buat lagi satu pertubuhan, iaitu pertubuhan untuk khas untuk bebaskan Palestin. Okey. Lagi satu Datuk Seri, apa pandangan Datuk Seri tentang Syiah Iran? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Wow, banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan sebenarnya Datuk Seri. Jadi saya harap Datuk Seri dapat mendengar soalan-soalan yang dikemukakan oleh dua pemanggil kita setakat ini. Jadi saya serahkan sekarang ini kepada Datuk Seri, mungkin menjawab secara ringkas, memberi respon. Soalan ni memerlukan satu penyumpaan yang lain. Saya dapat ringkaslah. Ya. Tentang sokong siapa, saya lihat Malaysia sokong semua. Okey. Sokong PLO, sokong semua Palestin. Itu satu sikap yang lebih daripada negara lain. Alhamdulillah. Okey. Sokong semua. Dan satu lagi juga. Yang kedua. Ya. Silakan Datuk Seri. OIC. Liga Arab. Lemah saja, perlu dikuatkan.
Dan usaha menguatkan OIC ini sudah dilakukan secara membentuk 8 negara. Kumpulan kerjasama ekonomi. Ya. Itu satu usaha yang sangat baik. Okey. Untuk sama dengan OIC. Kemudian yang bertembung antara satu sama lain. Okey. Yang ketiga, Syiah ni sebenarnya bukan satu mazhab. 230 mazhab. Kita pada hukum semuanya bukan Islam. Ya. Tak dinafikan dalam Syiah ada yang bukan Islam. Ada yang ijtihadnya salah. Tapi masih orang Islam. Ada yang bertelangkah masalah politik. Siapa jadi khalifah, Ali ataupun Abu Bakar. Itu saja. Itu pandangan mereka. Ya. Dan memang ada yang sesat, tak dinafikan. Tapi yang sesat ni dia tonjolkan. Dalam ahli sunnah juga ada. Ya. Bukan ahli sunnah 4 mazhab, 5 mazhab. Mazhab Ayapin pun ada. Mazhab tu pun ada. Ya. Tak boleh anggap 2-3 mazhab ini ada terus kita hukum. Ini permainan kuasa luar untuk mengacau umat Islam. Ya. Dan Iran telah membuat satu reformasi. Bila mereka tubuh Majma' Taqrib, Ya. mereka ubah pandangan-pandangan mereka dan berijtihad. Banyak pandangan-pandangan Sunni dia amalkan dalam wilayatul faqih. Dan di sana ada pelampau Syiah. Ada pelampau Syiah yang menentang, Ya. menonjolkan isu mencela sahabat Nabi, isteri Nabi. Iran dan Kuwait bertindak menghalau mereka ni, dan mereka dilindungi di Britain. Amerika Britain melindungi. Ya. Ada pusat, ada masjid di sana. Jadi ada orang belajar sana lah. Ya. Ini jadi masalah. Itu jawapan ringkas. Okey, menarik apa ni tadi dibangkitkan oleh Encik Ridwan lah. Apa yang berlaku sekarang ini apabila gencatan senjata itu diwujudkan? Apakah itu menandakan kerana adanya tekanan dari aspek ekonomi kepada Israel? Kerana ada juga berita yang disebarkan bahawa disebabkan oleh apa yang berlaku di Palestin ini, perbelanjaan yang terpaksa dikeluarkan oleh Israel untuk senjata dan sebagainya, mereka hampir-hampir mengalami kerugian dikatakan bernilai hampir 8 bilion. Jadi apakah tekanan-tekanan itu yang membolehkan ataupun memaksa Israel untuk bersetuju mengadakan gencatan senjata di Palestin? Datuk Seri? 8 bilion satu jumlah yang kecil pada Israel. Kerana Israel mendapat sokongan. Mereka kuasai Malaysia Zionis. Tabung keuangan antarabangsa. Bank-bank di Amerika, bank-bank di Eropah. Membiayai. 8 bilion itu sangat kecil pada mereka. Apa yang berlaku ialah kekalahan dari segi ketenteraan. Apabila dikejutkan dengan Hamas mempunyai senjata yang boleh menyerang balas. Dan Israel tidak boleh menyerang darat. Kalau serang darat akan jadi sasaran pada tentera dia. Kemudian tentangan dalam Palestin. Tentangan daripada bukan saja rakyat Palestin, Islam termasuk Kristian, masuk Yahudi Ortodok. Di sana ada Yahudi yang sosialis, komunis, liberal, yang demokratik, dan ada Yahudi yang ortodok. Satu nama mazhab Naturi Karta. Mazhab ini menganggap menubuhkan negara adalah menggali kubur kepada orang Yahudi sendiri. Di akhir zaman mereka akan musnah. Mereka baca dalam kitab mereka. Itu tentangan daripada zalaman dia kuat. Dan sebab itu mesti dia dapat perlindungan daripada mereka yang menolong dia. Dan gencatan senjata ini sebenarnya ialah peluang untuk membina kekuatan. Tapi dia tak benar Hamas bina kekuatan. Ada dia gencatan senjata dia boleh bina kekuatan. Ya. Kita juga pasti bina kekuatan kita mengikut kemampuan kita. Betul. Ya.
Baik, persoalan yang juga dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, berkemungkinan tak Datuk Seri untuk negara-negara Islam khususnya mengenakan tekanan-tekanan ekonomi kepada Israel ini. Misalnya kita putuskan bekalan minyak, tetapi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini tidak akan boleh dilakukan ataupun tidak akan mahu dilakukan sebenarnya? Masa perang 73, almarhum Raja Faisal, Raja Saudi, pernah mengambil langkah memula minyak. Okey. Dan saya baca interview masa saya pelajar dia dengan wartawan barat. Dan barat mahu pulau teknologi pada Saudi. Dan saya jawab, kami biasa naik unta. Jawapan yang sangat deras. Kalau tak ada minyak, kami naik unta. Tak ada teknologi. Dan mengejutkan barat. Dia senja datang pujuk. Banyak datang pujuk. Ya. Akhirnya Faisal dibunuh. Kita tahulah sebab apa dia bunuh itu. Dan menunjukkan bahawa perkataan ekonomi itu ada hasil. Yang perlu kita sedar bahawa normalisasi sebenarnya untuk bantu ekonomi Israel. Untuk membolehkan Israel mengadakan hubungan darat. Ini perkara yang mesti disedar oleh negara Arab dan negara umat. Ya. Baik, saya juga tertarik hati nak dapat pandangan Datuk Seri. Saya tahu Datuk Seri juga turut menghasilkan sebuah e-buku iaitu 73 tahun Israel Negara Pengganas. Apa yang ingin Datuk Seri panjangkan sebenarnya melalui penghasilan buku e-buku ini sebenarnya, Datuk Seri? Ya. Sebenarnya sejarahnya Israel sangat dahsyat. Mereka membunuh Nabi, manusia pilihan Allah. Membunuh ulama-ulama yang soleh. Membunuh raja yang adil. Dibunuhnya, ini keganasan mereka. Dan dalam kitab suci mereka, yang melampau ini, menganggap manusia yang sebenar adalah bangsa Yahudi. Manusia lain adalah binatang. Kita dipengaruhi oleh teori Darwin. Darwin ini Yahudi. Jadi orang bangsa lain itu binatang. Israel boleh buat apa saja terhadap bangsa lain. Ini ajaran dalam kalangan ortodok Yahudi. Dan mereka mempunyai cita-cita yang panjang. Iaitulah menubuhkan negara agung, negara Israel agung. Empire Nabi Sulaiman AS yang melalui dunia. Padahal Sulaiman semua Nabi adalah Islam. Dia nak tubuh di atas nama Yahudi. Dan nak roboh Masjid Aqsa. Nak ganti dengan Haikal Sulaiman, kuil besar Yahudi. Berlaku pencerobohan itu. Ini tindakan yang sangat agresif. Dan kita sama lihat yang satu lagi ialah banyak yang jadi Perdana Menteri Israel ini bekas kumpulan ganas. Masa nak tubuh Israel dulu, Yahudi menubuhkan kumpulan-kumpulan ganas seperti Haganah dan banyak lagi, antara Menachem Begin, Ben Gurion. Inilah ketua kumpulan ganas. Bila British tinggal, dia tubuh negara, mereka jadi Perdana Menteri, jadi panglima tentera, jadi dalam kabinet. Jadi yang ada ini murid mereka. Jadi igawan keganasan ini masih berlaku. Dengan sebab itu mereka tak boleh kawal diri dalam masalah ini. Baik, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk Seri. Ada juga pandangan-pandangan yang bermain terutamanya dalam media sosial, pandangan-pandangan daripada tokoh-tokoh tertentu yang mengatakan bahawa berlakunya kelemahan pentadbiran Palestin itu sendiri kerana dalam Palestin itu sendiri sebenarnya berlaku krisis-krisis dalaman, terutamanya pertembungan di antara Hamas dan Fatah. Apakah ini pandangan Datuk Seri juga boleh memberikan satu kelebihan kepada Israel untuk terus membuli Palestin dari masa ke semasa, Datuk Seri? Ya. Pada awalnya Palestin bersatu menentang Israel di bawah almarhum Mufti Aminul Husain. Bila beliau dibuat negara dan berlakulah
gerakan dipengaruhi oleh perpecahan negara Arab. Jadi negara Arab yang berpecah ini mempengaruhi Palestin, politik negara Arab, menyebabkan mereka berpecah mengikut pecahan negara Arab. Itu sangat mendukacitakan. Yang Arab ni mengecewakan. Walaupun demikian, peristiwa menyerang Gaza yang terakhir ni dan ceroboh Masjid Al-Aqsa, kumpulan-kumpulan ini bersatu. Ini satu keadaan yang sangat menarik. Dan Israel gagal memecahkan Palestin. Yang nak halaikkan jihad dengan Hamas adalah pengganas. Nak pecahkan PLO dan lain-lain. Gagal. Baik, kita ambil satu lagi panggilan Datuk Seri, kali ini daripada Johor. Daniel dari Johor ada di talian kami sekarang ni. Halo Daniel. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Muhammad Daniel dari Keluang Johor. Okey. Saya nak tanya kepada Tuan Guru lah. Ya, silakan. Pertamanya, bagaimanakah penulisan ni menjadi satu medium terbaik untuk membangkitkan semangat rakyat, terutamanya anak muda, dalam membela umat Islam di Palestin? Maksudnya penulisan tu lah, macam mana peranan sebuah penulisan tu dapat kita bangkitkan semangat tu lah. Termasuk buku yang yang e-book. Okey. Sebab saya baca banyak, saya tengok Tuan Guru setiap hari ada update artikel-artikel lah dekat minda Presiden PAS tu. Saya selalu baca lah. Saya tengok macam ada motivasi sikit lah bagi saya untuk mengkaji lebih banyak tentang ilmu lah. Dan yang kedua yang ni last, saya nak minta ni lah sedikit tips atau cara bagaimana nak menulis, terutamanya berkaitan tentang isu-isu semasa ni. Nak minta Tuan Guru sedikit ilmu macam mana tips dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Daniel dari Johor. Jadi jelas dia Datuk Seri adalah peminat Tok Guru Datuk Seri lah sebenarnya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh memberikan sedikit tentang bagaimana penulisan seperti apa buku yang e-book yang Datuk Seri tulis lah, 73 tahun Israel negara pengganas itu, mungkin boleh memberikan dan juga menaikkan semangat anak muda sebenarnya dalam menghadapi situasi seperti ini. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Yang pertama kita cukupkan kewajipan segi agama. Di mana Nabi kita bersabda, orang Islam wajib memberi perhatian masalah jahil. Itu wajib. Yang kedua, hubungan persaudaraan Islam. Laksana anggota dalam satu jasad. Bila satu anggota sakit, semua anggota sakit. Bila kaki sakit, mata tak lena. Mulut menyebut, tangan mencari ubat dan sebagainya. Itu hubungan orang Islam. Kita hidupkan semangat ini. Anak-anak muda ni biar balik pada kepahaman Islam. Banyak yang sudah lalai, leka. Malangnya peranan media sosial yang negatif. Israel menguasai media sosial. Ini menukacitakan. Masuk di negara kita. Memainkan peranan yang negatif. Yang menimbulkan masalah-masalah provokasi. Saya sebut satu nama, Malaysia kini. Yang lain saya tak sebut nama. Ini peranan dia sangat aktif. Biasanya media sosial yang saya tahu berpusat di Kemboja, berpusat di Thailand, berpusat di mana-mana, bukan di Malaysia saja. Mempengaruhi anak muda yang jahil agama. Yang tak ada kepahaman, tak kesedaran. Tak tahu dosa pahala syurga neraka. Bila mati baru sedar. Ini perlu disedarkan anak-anak muda. Itu yang masalah yang pertama. Yang kedua, bagaimana nak menambahkan kepahaman, maklumat. Di samping membaca buku, sekarang zaman teknologi maklumat. Orang yang banyak tahu bahasa, lagi banyak boleh melalui media sosial, melalui internet. Rojok sebagai bahasa. Semua media kita baca. Artikel-artikel itu memberi maklumat yang banyak pada kita.
Okey, satu lagi isu juga yang saya nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk Seri lah. Keluar kenyataan baru-baru ini daripada Israel sendiri. Mereka dikatakan akan melakukan serangan bukan secara fizikal tetapi mungkin secara serangan cyber, dan antara negara yang disebut dengan jelas ialah Malaysia. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini berkemungkinan akan berlaku, dan kerajaan kita pun sebenarnya telah pun mengambil satu langkah yang proaktif untuk menjamin bahawa kalaulah betul akan berlaku serangan cyber ini, kita sudah pun bersedia sebenarnya untuk menangkisnya. Tetapi apakah Datuk Seri melihat bahawa ancaman ini adalah genuine ataupun hanya untuk menakutkan negara-negara yang menunjukkan bantahan terhadap sikap biadab yang ditunjukkan oleh Israel? Mereka menguasai media di seluruh dunia. Dan saya dapat berita di Tunisia sudah ada kesan serangan cyber ni. Dan orang Tunisia proses. Kerana ada laman-laman web yang keluar oleh Israel yang menyekat internet dan sebagainya. Ini berlaku. Dan sebab itu teknologi langit terbuka ni boleh memanfaatkan oleh orang-orang kita yang pakar dalam bidang. Kita boleh usahakan sendiri. Kita ada kepakaran kita diterang di seluruh dunia. Yang bersatu untuk mengatasi masalah serangan cyber. Apa yang penting ialah media di negara Islam perlu memainkan peranan yang aktif dan proaktif untuk menangani isu serangan cyber ni, memberi maklumat yang betul. Israel seringkali menunjukkan dia dizalimi, dia diteroboh, dia diunyanya. Palestin sebagai penampung digambarkan begitu. Dia sebuah negara perlu dibantu. Memang kalangan Eropah terpengaruh. Hari ini berlaku kesedaran di Eropah. Sudah ada yang menentang Israel di Amerika, di Eropah ada demonstrasi anti-Israel. Itu satu perkembangan yang sesuatu yang amat membanggakan kita Datuk Seri ialah tentang sikap prihatin kita terhadap saudara-saudara kita di Palestin apabila Israel sekali lagi melakukan serangan ke atas Palestin. Kita lihat bagaimana reaksi rakyat kita yang telah berusaha membantu rakan-rakan saudara-saudara kita di Palestin. Dan ini juga sesuatu yang menarik Datuk Seri Ketua Hamas misalnya Ismail Haniyeh semalam telah mengeluarkan kenyataan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakyat Malaysia yang mempunyai sikap yang begitu hebat membantu mereka di Palestin. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa itulah sebenarnya semangat rakyat Malaysia, tak kira agama dan juga bangsa, tetapi apabila negara seperti Palestin itu dianiaya, kita sentiasa membuka pintu kita untuk membantu mereka. Komen Datuk Seri. Ismail Haniyeh dipahamkan menghubungi Perdana Menteri melalui telefon. Tapi tak disiarkan oleh media. Itu sangat itulah. Takutnya media tahu. Dan sikap rakyat Malaysia sangat menarik. Saya dipahamkan NGO ni sudah pungut derma berjuta-juta. Berjuta-juta sampai akhir juta. Kalau NGO sudah sampai akhir juta, ini luar biasa. Laku di Malaysia. Di Kedah 80 juta. Di negeri Terengganu 3 juta. Negeri lain banyak juta lagi. Ini satu perkembangan yang sangat menarik. Dan apakah Datuk Seri juga merasakan bahawa selepas ialah Palestin mungkin kembali aman, negara-negara Arab juga sudah mula menunjukkan sikap-sikap yang positif, mungkin masanya sudah sampai, walaupun sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri kita ingin juga mengadakan lawatan ke Timur Tengah, tetapi disebabkan oleh keadaan yang begitu terancam dan sebagainya, ianya tidak dapat dilakukan. Tetapi Menteri MITI misalnya baru-baru ini juga telah melakukan lawatan resmi ke luar negara. Jadi apakah Datuk Seri melihat pada lawatan-lawatan seperti ini perlu dipertingkatkan dalam usaha untuk mengukuhkan hubungan diplomatik, hubungan persahabatan, hubungan mesra negara kita dengan negara-negara Arab, termasuklah Palestin secara keseluruhannya, Datuk Seri? Ya, sangat perlu, dan memang PM nak melawat. Tapi suasana COVID-19 dapat, dan saya pun dijemput oleh Qatar, dijemput oleh beberapa negara melawat sampai nak pergi, dan saya mengadakan pertemuan dengan duta-duta di Kuala Lumpur. Saya ini 8 duta sudah saya jumpai.
Yang penting ialah Saudi, Mesir, Palestin, Qatar, Iran. Ya. Iran. Itu saya dah jumpa duta dan duta lain. Dah jumpa. Dan memanglah kita mengambil langkah sekadar kemampuan yang boleh kita buat. Dan menceluar Tuan Sri Datuk Sri Hishamuddin dalam sidang kemuncak Menteri Luar Islam dan OIC telah menyampaikan mesej Malaysia. Dan sebahagiannya alhamdulillah mendatangkan hasil. Antaranya ialah kenyataan sejatuh. Ini memberi ruang kepada Palestin untuk menarik nafas. Dan satu lagi secara ikhlas juga saya tak dapat peragaan Datuk Seri lah. Ada juga mainan-mainan di media sosial Datuk Seri yang mengatakan bahawa pelantikan Datuk Seri selaku duta khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah lebih merupakan sebagai satu political appointment ataupun political appointee. Tetapi seolah-olah mereka memandang remeh ataupun memandang sinis di atas pelantikan Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri boleh berkongsi bahawa apa yang berada dalam hati kecil Datuk Seri ialah untuk melihat supaya jawatan duta khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah itu sebenarnya mempunyai fungsi dan juga peranan yang cukup berat, tetapi yakin bahawa Datuk Seri boleh melaksanakannya. Sejak saya melaksanakan peranan damai Syria, saya ke Iran dan dilantik naib ulama. Ada kalangan di Malaysia ni, NGO, parti politik, pimpinan yang melakukan provokasi menghubung Syekh Qaradawi. Masa itu hubungan Qatar dengan Syria tegang. Dan menegur lawatan saya ke Iran. Sedangkan saya dijemput oleh pimpinan Sunni Iran. Oleh rakan Palestin. Ini berlaku. Dan beliau tegur pasal Sunni Syiah. Dan padahal saya dah sebut tentang mazhab tadi. Dan saya pun tegur dia juga. Fatwa dia tentang mengharamkan melawat Baitul Maqdis secara mutlak. Saya kata tidak boleh, mesti fleksibel. Mesti dibenarkan melawat kerana bantu Palestin. Kerana menolong orang Palestin. Itu bantuan lawatan yang wajib. Kalau melawat melancur nak suka itu memang haram. Dan pada awalnya memanglah agak yang dan saya tulis surat kepada Qaradawi, saya letak jawatan daripada naib Persatuan Ulama. Kerana jawatan ini bukan saya minta, orang tawar pada saya. Dan beliau hantar wakil Sersa Agung. Ujuk saya tarik balik ketika jawatan itu. Dan saya terus bertugas sehingga habis tempoh. Dan bila berlaku pemilihan Turki, saya tarik diri perjalanan, saya salurkan struktur saya Silent Saga, Ketua Majlis Shura PKS Indonesia. Ganti saya bagi pihak Asia Tenggara. Baik, sebelum kita berpisah, tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi masa yang ada pada kita, Datuk Seri. Harapan Datuk Seri sendiri dan keyakinan Datuk Seri sendiri, apakah gencatan senjata di Palestin itu akan dapat diteruskan ataupun berkekalan, ataupun mungkin sekali lagi seperti apa yang berlaku hari ini, Israel sekali lagi akan bersikap biadab untuk melanggar gencatan senjata yang telah pun ditetapkan itu ataupun dipersetujui itu. Gencatan senjata itu sementara. Kerana Israel tentak berjuang ke arah menubuhkan negara Israel yang agung. Yang ditulis di Knesset Parlimen Israel. Negara impian kita ialah dari Nil ke Euphrates. Dari laut ke laut. Termasuk Madinah Munawwarah. Itu negara impian. Perjuangan dia yang mesti diperjuangkan. Kenyataan sejarah ini adalah sementara waktu. Dan kita kena sedar, kita orang Islam juga. Nabi dah janji orang Islam akan dapat mengalahkan Yahudi di akhir zaman. Dalam hadis-hadis yang sahih. Itu dengan sebab itu kita menganggap bahawa kata sementara waktu tadi.
Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan saya cukup selesa sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri, tapi saya tahu saya akan menjadi lebih selesa dan lebih gembira sebenarnya kalau di masa-masa yang terdekat ini Datuk Seri boleh datang bersama kami di studio ruang bicara ini, kerana impian saya ialah sebenarnya untuk bertemu Datuk Seri secara in person sebenarnya. Jadi secara bersemuka, tetapi insya-Allah saya tahu impian saya itu mungkin akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Jadi setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, itu Duta Khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah. Kita jumpa lagi Datuk Seri. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. Ya. Baik, jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, ruang bicara khas ini, dan insya-Allah seperti yang selalu kami janjikan, ruang bicara akan terus berbicara bersama dengan anda. Dan jangan lupa, kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Jadi patuhilah SOP-SOP yang semakin diperketatkan mungkin mulai minggu hadapan. Jadi yang penting ialah kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi.